isu berkaitan masalah kelaparan atau makanan di Malaysia. Sebelum saya memulakan pembincangan kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nur Anissa Jasir. Saya Nur Syazliani binti Zaman. Saya Nur Azhar Yasmina binti Bambangan. Saya Nur Ayu binti Zaman. Semua rakan saya telah memperkenalkan diri. Pertama, pengenalan yang saya menggunakan ialah sejak kebelakangan ini isu keterjaminan makanan semakin mendapat perhatian berikutan gangguan rantaian bekalan global, perubahan iklim dan konflik geopolitik yang telah menjejaskan bekalan makanan negara. Keadaan ini menyebabkan harga makanan meningkat, bekalan menjadi tidak stabil dan negara beresiko bergantung kepada import makanan. Bagi menghadapi cabaran ini, kerajaan telah melaksanakan berbagai langkah menerusi contoh langkah tersebut ialah dasar agromakanan negara pada tahun 2021 hingga 2030 dan boleh digelar sebagai DAN 2.0. Seterusnya, langkah lain ialah dasar keterjaminan makanan negara pada tahun 2030, boleh dikatakan DKMN pada tahun 2030, untuk memastikan dan yang dilaksanakan termasuk memperkukuhkan keluaran makanan tempatan, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, memperluaskan penggunaan varieti tanaman yang tahan kemarau serta menyediakan berbagai insentif kepada sektor pertanian. Langkah ini bertujuan mengeluarkan keberuntungan kepada import dan menjamin keterjaminan makanan negara dalam jangka panjang. Seterusnya, ini adalah video yang kami ambil dan ini adalah satu isu yang sah kami ambil dari website. Seterusnya, ini adalah video di mana bekalan makanan negara tidak mencukupi hingga pertengahan tahun. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya tentang isu makanan menjamin. Baiklah, kita beralih kepada isu makanan yang menjejaskan pedalaman, di mana krisis bekalan akibat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti El Nino boleh menyebabkan kemarau dan merosakkan tanaman di kawasan pedalaman. Apabila tanaman merosak, bekalan makanan akan juga terjejaslah. Kita beralih pada keberuntungan kepada impor, yang dimana Malaysia sekarang masih bergantung kepada makanan impor. Jika bekalan dari luar negara terganggu, penduduk di kawasan pedalaman akan menerima bekalan makanan dengan secara lambatlah. Seterusnya saya akan beralih kepada seterusnya punca isu makanan dari luaran dan alam sekitar. Yang pertama, gangguan rantaian makanan dan geopolitik. Konflik antara bangsa dan ketegangan politik global ni diorang meningkatkan kelancaran import makanan serta bahan mentah supaya tidak masuk ke dalam negara. Lepas tu yang impaknya di sini, impak yang paling ketara di kawasan pedalaman kerana mereka berada di hujung rantaian pengagihan untuk menjadikan proses pengantaran makanan ini semakin lambat dan semakin sukar. Lepas tu yang kedua, krisis bekalan raja. Ketidakstabilan pasaran global menyebabkan bekalan membaca import berkurangan dan harganya semakin tinggi. Kesannya di sini, petani di luar bandar dan pedalaman paling terkesan kerana kekangan modal sekaligus menjejaskan kualiti serta jumlah hasil tuangan perdagangan mereka. Kesan terhadap kawasan pedalaman pula, kegagalan atau kelewatan sokongan kerajaan seperti subsidi diesel untuk nelayan dan insentif pembajakan untuk petani akan melumpuhkan sektor agromakanan tempatan. Ketidakstabilan stok makanan pula sektor agromakanan tempatan. Kesannya, penduduk pedalaman akan terputus akses kepada sumber makanan segar yang ketika seperti ikan,
peternakan dan perikanan secara moden agar bekalan makanan ini dia sentiasa mencukupi. Okey, yang kedua adalah mengurangkan pembaziran makanan, di mana pihak kerajaan dan NGO ini dia berperanan penting untuk membantu keluarga yang memerlukanlah dengan menyalurkan bekalan makanan, terutamanya semasa bencana alam, contohnya yang banjir atau musim kemarau. Okey, yang ketiga adalah memberi bantuan makanan. Yang ketiga adalah meningkatkan peluang pekerjaan. Di sini kita memerlukan lebih banyak peluang pekerjaan. Ia akan membantu penduduk memperoleh pendapatan untuk membeli makanan yang mencukupi. Seterusnya adalah membaik pulih infrastruktur, iaitu kerajaan di sini dia berperanan penting untuk membina jalan raya dan jambatan supaya bantuan makanan dapat dihantar ke kawasan pendalaman dengan lebih cepat dan mudah. Sebagaimana yang kita tahu, kawasan pendalaman ini jalan dia tidak berapa bagus. Jadi pihak kerajaan perlulah menyediakan jalan raya dan jambatan agar dia lebih mudahlah untuk mengantar makanan. Okey, yang terakhir adalah menyediakan pendidikan dan latihan, di mana penduduk pedalaman ini kebanyakannya tidak bersekolah kan. Jadi sebagai pihak yang bertanggung jawab dia mesti memberi latihan kepada penduduk tentang teknik pertanian yang lebih berkesan dan pengurusan tanaman dan penyimpanan makanan. Okey, seterusnya kesimpulan. Secara keseluruhannya, kerajaan telah mengambil berbagai langkah proaktif untuk memastikan jaminan makanan negara terus terpelihara walaupun terdapat cabaran seperti gangguan rantaian bekalan global, perubahan iklim, dan konflik geopolitik. Pelaksanaan dasar agromakanan negara pada tahun 2021 hingga 2030 dan dasar keterjaminan makanan negara pada tahun 2030 di samping penggunaan teknologi moden, pemberian insentif kepada sektor pertanian serta kerjasama dengan pihak antarabangsa menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperkembangkan sistem agromakanan negara. Usaha ini bukan sahaja membantu meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, malah mengeluarkan keberuntungan kepada import dan memastikan bekalan makanan negara kekal mencukupi pada masa hadapan. Oleh itu, kami dapat mempelajari dari berita tersebut adalah keterjaminan makanan merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama antara kerajaan, sektor pertanian dan masyarakat. Sekian, itu saja dari kami. Okey, kumpulan berapa sudah ini tadi? 9. 9 kan? Kumpulan 9. Kalau setengok, okey, kamu satu-satunya kumpulan setakat ini pilih satu tajuk yang lain daripada yang lain. Okey, so faktor masalah pemakanan disebabkan oleh faktor geopolitik. So kamu faham kan? Kamu faham tajuk yang kamu buat. Okey, dari segi presentation penyampaian kamu macam biasalah, tidak ada masalah. Kamu punya slide ya, ringkas, penggunaan font, okey, jelas. Okey, sekarang punya soalan. Satu soalan untuk kamu, macam biasa, siapa-siapa boleh jawab. Okey, berkaitan dengan kamu punya tajuk. Sekiranya kamu sebagai individu lah, seorang individu sebagai individu, kamu tahu yang kerajaan umumkan kita punya bekalan beras cukup untuk 1 bulan saja. Kamu macam mana kamu punya persediaan untuk berhadapan dengan masalah ini? Bagi pendapat saya, kan kebiasaannya kalau yang penduduk pendalaman ini orang akan bergantung pada hasil semula jadi. Jadi sumber beras yang kita dapat tu dari penanaman padi. Mungkin
mungkin dari menanam padi itu kita boleh buat persediaan awal supaya kita dapat pengeluaran beras itu dengan hasil tani yang kita tanamkan. Oke, ada pendapat lain lagi? Oke, pada pendapat saya pula sebagai individu, kalau macam kami yang duduk sendiri di sini, kami akan macam dalam satu bilik tu kami akan bilang macam kongsi sama bilik untuk jimatkan beras tu. Dalam sehari kami akan kongsi bahagikan nasi. Sedangkan beras yang kami masak tu kami akan bagi kepada 4 orang. Oke, maksudnya kamu salah satu cara dia kamu berfungsi lah. Iya. Oke, yang lain ada? Itu sudah. Oke, itu sudah. Oke, so terima kasihlah untuk kumpulan 9 kan. Kumpulan 9, well done. Itu sudah untuk kamu punya sesi ya. Oke.